Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dalam kewangan, perkara pertama yang kita perlu letakkan ialah matlamat kita tentang kewangan. Apakah matlamat kita dalam kewangan? Ada orang berimpikan untuk menjadi kaya, ada orang berimpikan untuk jadi jutawan, ada orang berimpikan untuk menyelesaikan hutang, ada orang bercita-cita untuk menunaikan umrah, menunaikan haji, ada orang bercita-cita untuk membeli rumah, membeli kereta dan sebagainya. Itu ialah matlamat kewangan yang biasa disentuh, disebutkan. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan semua, dalam hidup kita selalu menghadapi macam-macam masalah tentang kewangan. Betul? Ada orang tak cukup gaji, ada orang hutang keliling pinggang, ada orang hutang banyak, gaji tak cukup, tengah bulan gaji kosong, awal bulan cukup gaji, hujung bulan tak cukup gaji. Itu ialah masalah-masalah yang biasa orang hadapi. Selalunya tuan-tuan, bila seseorang itu menghadapi masalah kewangan, apa yang dilakukan ialah dengan cara mendapatkan kerja lain, ataupun contoh dia buat part time, ataupun contoh dia buat side income untuk menambahkan lagi pendapatan dia. Contohnya kalau seseorang itu ada income 3,000, dia rasa tak cukup dengan gaji 3,000, apa yang dia buat ialah cari kerja lain ataupun buat part time untuk tambahkan pendapatan. Mungkin daripada 3,000 pendapatan dia jadi 4,000. Mungkin daripada 4,000 pendapatan dia jadi 5,000. Selalunya, agak-agaknya tuan-tuan dan puan-puan semua, bila berlaku macam tu, cukup tak gaji? Selalunya lah yang saya jumpa, masih lagi tak cukup. Walaupun dah ada part time, walaupun dah ada pendapatan tambahan, gaji masih lagi tak cukup. Kenapa berlaku macam tu? Sebabnya macam ni tuan-tuan semua. Okay, kita gambarkan hidup kita umpama sebatang pokok. Dan kita batang pokok, ini dia pokoknya. Baik, pada pokok akan ada buah. Buah ini sepatutnya ranum, buah ini sepatutnya manis, buah ini sepatutnya merah. Okey, nampak macam pokok saya lukis sekali lagi jadi lebih clear nama pokok ni. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan semua, ini ialah buahnya. Baik, buah ini patutnya manis, patutnya seranum, patutnya sedap. Tapi kita dapati buah ini tak berapa sedap, buah ini tak berapa manis, buah ini masam, tak berapa merah. Apa yang kita akan lakukan? Tentu kita akan gunakan baja. Kita letakkan baja, kita tak letak dekat buah, walaupun isunya ialah buah, yang kita nampak ialah buah. Kita tak letak baja dekat daun, walaupun daun yang kita nampak. Kita juga tak letak baja dekat batang, walaupun batang kita nampak. Kita letak baja dekat mana? Kita letak baja dekat tanah. Kenapa kita letak baja dekat tanah? Sebab kita percaya di bawah pokok ini, di dalam tanah adanya akar. Dan akar ini kita tak nampak, tapi kita percaya ada akar. Dalam akar inilah apabila kita baja akan memberi nutrisi kepada akar, dan daripada akar akan naik kepada batang, dan seterusnya akan bagi pada dahan, pada ranting, pada daun, dan akhir sekali kepada buah. Dan dengan harapan buah ini menjadi ranum, dengan harapan buah ini menjadi lebih sedap. Tuan-tuan, itu juga analogi dalam hidup kita. Buah ini ialah masalah kewangan, buah ini ialah tak cukup gaji, buah ini ialah masalah hutang keliling pinggang, buah ini ialah masalah hutang yang terlalu banyak. Ramai orang fokus kepada buah dengan cara cari side income, dengan cara buat kerja part time, dengan cara bawa kereta untuk buat Uber, Grab car, untuk meniaga pasar malam, untuk meniaga burger. Kita bukan salahkan pekerjaan-pekerjaan tersebut, tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan semua, apa yang berlaku ialah kita fokus kepada buah, tapi kita tak fokus pada akar. Akar inilah sebenarnya mindsetting kita tentang kewangan, minda kita tentang kewangan. Bila minda kita betul tentang kewangan, insya-Allah akan menghasilkan buah yang sedap, buah yang lazat. Ramai orang fokus kepada buah semata-mata sehingga kan apabila gaji daripada 3,000 naik kepada 4,000 masih lagi tak cukup. Daripada gaji 4,000 naik kepada 5,000 pun gaji masih lagi tak cukup. Daripada 5,000 ke 6,000 pun gaji masih lagi belum mencukupi. Justru apa yang kita perlukan ialah kita nak betulkan mindsetting kita tentang kewangan. Daripada situ barulah kita dapat menghasilkan kehidupan yang lebih indah, kehidupan yang lebih tenteram.
Walaupun gaji kita 3,000, tapi kita masih mampu menguruskan kewangan kita dengan betul. Baik. Tuan-tuan, pernah dengar tak cerita tentang jutawan Felda Sendayan? Baik, kisah ini berlaku sekitar tahun 97, 96, 97, 98. Ketika itu kerajaan baru saja mengusahakan membangunkan KLIA dan juga Putrajaya. Ketika itu, tuan-tuan dan puan-puan semua, penduduk asal di Felda Sendayan ini yang asalnya hanyalah seorang penugas Felda, mereka menjadi jutawan secara tiba-tiba. Macam mana mereka menjadi jutawan secara tiba-tiba? Sebab apabila kerajaan mengambil alih tanah-tanah Felda di Felda Sendayan, mereka dapat pampasan. Kerajaan ambil alih untuk bangunkan Putrajaya, untuk bangunkan KLIA, mereka mendapat pampasan. Dan ada pampasan tersebut bernilai 1 juta. Apa yang berlaku selepas itu? Ramai orang datang untuk berjumpa dengan jutawan-jutawan tersebut. Maka datanglah syarikat-syarikat kereta, syarikat-syarikat perumahan, syarikat kredit, bank dan sebagainya datang ke situ kerana mereka tahu di situ wujud jutawan-jutawan yang baru saja dilahirkan. Kemudian dalam masa 3 tahun, jutawan-jutawan tadi hilang status jutawan. Habis digunakan, habis dibelanjakan. Kenapa benda itu berlaku, tuan-tuan? Sebabnya sebelum mereka dapat 1 juta, mereka tak pernah terfikir pun dalam ekor mereka akan dapat 1 juta. Sebelum dapat pampasan 1 juta daripada kerajaan tadi, mereka tak pernah terfikir pun, tak pernah terbayang pun dalam pemikiran mereka duit 1 juta ringgit. Bayangkan, tuan-tuan, sebaik saja terima 1 juta, dalam akaun mereka duit itu habis dalam masa 3 tahun. Itu contoh kes bagaimana duit 1 juta boleh habis dalam masa 3 tahun. Itu cerita yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, tuan-tuan pernah dengar tak cerita seorang jutawan di Thailand? Jutawan ini asalnya ialah seorang jutawan sebelum krisis ekonomi 97-98. Dan kemudian ketika berlakunya krisis ekonomi 97-98, beliau jatuh bankrupt. Dan selepas itu, lepas jatuh bankrupt, dah tak ada harta dah habis semua hartanya, kena tarik, harta-hartanya habis, duit dalam bank pun habis. Dia menjadi bankrupt dan kemudian dia usahakan untuk jadi jutawan balik. Macam mana dia usaha? Apa yang dia buat ialah dia meniaga sandwich. Bayangkan, tuan-tuan, tuan-tuan biasa jumpa meniaga sandwich, pernah nampak tak? Pernah jumpa tak jutawan yang lahir daripada bisnes sandwich? Mungkin tak pernah jumpa. Tuan-tuan, itu yang berlaku pada jutawan di Thailand tadi. Dengan hanya meniaga sandwich, dia berjaya menjadi jutawan kembali. Apa yang berlaku dalam kisah ini, kisah jutawan daripada Thailand ini ialah asalnya seorang jutawan, kemudian jatuh bankrupt dan berjaya menjadi jutawan balik. Berbeza dengan kisah yang pertama saya ceritakan tadi, daripada seorang peneroka Felda yang miskin, yang susah, yang dapat gaji 2,000, 3,000 sebulan pun susah dengan sebagai seorang peneroka Felda, kemudian dapat duit 1 juta, kemudian kembali kepada asal sebelum jadi jutawan. Itulah kuasa mind setting, itulah kuasa minda yang membezakan antara macam mana seorang minda seorang jutawan dan juga macam mana minda orang yang biasa-biasa. Begitu juga dalam hidup kita. Dalam hidup kita pun kadang-kadang berlaku tak dalam hidup kita, time dapat gaji, kan, time dapat bonus, tiba-tiba time dapat bonus tu, tiba-tiba handphone rosak, nakkan handphone baru. Ataupun contoh, time dapat bonus tu, tiba-tiba kereta rosak, nak kena guna duit pula, nak baiki kereta, nak beli telefon baru, contohnya. Itu berlaku kadang-kadang. Sebenarnya itulah minda kita. Bila minda kita dah biasa dengan gaji 2,000 sebulan, 3,000 sebulan, tiba-tiba datang bonus 3-4,000 sebulan, bonus tersebut sekejap saja hilang. Sebab apa? Sebab minda kita tak sedia untuk terima duit lebih daripada duit gaji kita. Minda kita ni umpama sebuah bekas. Kalau bekas, cuba tuan-tuan bayangkan, bekas air 500 ml. Kalau kita masukkan 1 liter air ke dalam bekas air yang boleh menampung 500 ml, apa terjadi? Air itu akan tumpah, betul? Sebab botol tersebut hanya mampu menampung 500 ml. Jika dimasukkan 1 liter ataupun 1.5 liter ke dalam bekas tersebut tak mampu untuk menampung air melebihi 500 ml. Apa yang berlaku selepas itu? Air tersebut akan melimpah. Sekian, terima kasih.